Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semua? Hari ni hari Sabtu. PKP disambung. PKP disambung dan diteruskan. Apa-apa pun tetap chill. Bosan-bosan cari ilmu. Bosan-bosan cari ilmu kan. Dia sangat berbaloi kalau kita keep on jadi pencinta ilmu. Tak rugilah. Sangat menguntungkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang tak faham je kalau orang yang tak suka belajar. Sekejap Biko. Hai, Assalamualaikum. Siapakah yang menonton Biko? Biko nak live sekejap je ni. Sebab Sabtu Ahad, kalau Sabtu Ahad kan selalunya kalau tak ada kelas baru Biko live kan. Tapi itulah. Kita tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Biko baru habis recap session bootcamp Business 101 dengan Datuk Wira under Rich Work, kelas yang ke-6. Alhamdulillah. Aku terlepas kelas pertama dengan kedua je. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Wira repeat balik. Bagi repeat dah. Biko masuk lambat. Biko masuk hari ke-7. Apa nak cerita sebenarnya? Tak ada apa, nak bagi semangat je. Semangat! Kan? Walaupun PKP diteruskan, tetap bersemangat. Mana Facebook Biko? Macam inilah kalau kita dah berkongsi dengan anak-anak ni kan. Sabarlah. Sabar je lah. Kita kecil-kecil dulu pun macam tu kan. Buat kat mak kita. Macam mana ni? Okay. Waktu Biko kecil-kecil kan. Biko lupa nak perkenalkan diri. Untuk siapa yang first time nampak Biko, saya adalah Afiqah Kamal, merupakan leader untuk Biko Emporium, membantu adik-adik girls yang kebosanan kat rumah, PKP, lockdown kan, untuk menjadi pendapatan, achieve 2,000 pertama, achieve sales 2,000 pertama, supaya boleh kan duduk rumah tu, adalah duit nak shopping kat Shopee. Lepas tu kan macam mak ayah pun akan happy. Kalau kita ada duit sendiri, mak ayah confirm happy kan. Boleh membahagiakan mak ayah secara tak langsung. Macam itu. Okay. Sekejap lagi Biko ada kelas lagi ni sebenarnya pukul 2.30. Biko adalah suri rumah yang menjadi pendapatan dari rumah. Suri rumah yang menjadi pendapatan dari rumah. And so Biko tengah hari ni sebenarnya adalah waktu suri rumah time. Macam tu lah. Tengah hari adalah suri rumah time. So Biko akan sekejap je lah. Nak bagi semangat je. Apa khabar semua? Tak payah share lah kau nak macam. Boleh tak? Sebab lambat kalau share nanti. Tak apalah. Sebab Biko janji Isnin sampai Khamis kan. Isnin sampai Khamis yang Biko janji. Yang hari lain tu Biko tak janji. Sebab Biko tak tahu boleh commit ke tak kan. Okay. Banyaklah input dapat. Salah satu Biko rasa sangat bersyukur hari ni sebab Biko dapat rasakan the time has come. The time Biko struggle untuk 7 tahun has come. Biko dapat rasakan it's now. It's now. The time is now. Biko ingat lagi conversation antara Biko dengan kawan baik Biko. Yang kawan baik Biko yang memang Biko akan ingat dia adalah seorang kawan baik sampai bila. So Biko ada cukup tak ramai kawan baik. So Biko bukan jenis yang berkawan sebenarnya kan. Biko berkawan tapi yang untuk rapat gila tu tak ramai. Okay. Biko ni jenis yang suka achievement, suka
upgrading dari dulu. And because seorang yang sudah memang seorang yang ada impian dari kecil lagi. Dari kecil lagi Allah dah ilhamkan untuk Piko ada impian. Piko dah ada ciri-ciri calon suami yang Piko suka. Masa depan Piko macam mana. Dari Piko kecil lagi Piko dah ada vision Piko tu dah wide. Dah ke depan. Even macam PKP kan, macam dulu kan waktu mula-mula dapat COVID kan, Piko dah fikir dah. Habis waktu tu sebab Piko tak ada ilmu kan, Piko macam Piko dah nampak tau. Piko dah nampak sekarang COVID kan, lepas tu apa aku boleh buat kan, waktu tu Piko tak nampak, totally blur, tak nampak masa depan kan. Kalau macam dengan suami, kehidupan apa semua, Piko dah nampak sebab kita dah tengok experience daripada mak ayah, daripada cerita-cerita drama-drama kan. So kita dah nampak, kalau dari segi life tu kita dah nampak lah, kita dah ada end of game apa semua kan. Nak jadi si solehah kan, sebab nak dapat syurga tu kan. Yang penting kan akhirat tu kan. Lepas tu tapi bila time COVID ni dia lain kan, sebab situation dia tak sama. And bila Piko tanya semua orang macam diorang pun tak ada wide vision kan, tak ada diorang pun tak ada plan, macam tak tahu cara nak mengatasi tu. Sebab ketidaktahuan tu sampai buatkan Piko demam kan. Sebab Piko macam itulah, Piko tanyalah dengan Allah kan, apa yang aku patut buat, sebab mesti ada cara kan, setiap benda tu mesti ada cara kan. Lepas tu ada satu hari tu Piko solat, Piko ingat lagi waktu tu lepas asar. Lepas tu lepas solat asar tu Piko tengok sejadah Piko, ayah Piko beli kan, warna hijau. So, yang husband Piko beli hadiahkan waktu kahwin pun warna hijau. Apa tu, sebenarnya Piko bukanlah jenis yang suka warna hijau sebenarnya, tapi apa yang dapat kat Piko semua warna hijau. Piko pelik juga kadang-kadang. Dapat kereta hijau. Sebenarnya Piko bukanlah suka hijau sebenarnya. Lepas tu kan barang yang kawan baik Piko tinggalkan untuk Piko pun warna hijau. Kan warna syurga. Ustaz Abdullah Khairi kata hijau syurga berwarna hijau, macam tu lah kan. Walaupun Piko tak suka, dia datang juga. Itulah lepas solat kan sejadah hijau. Lepas tu Piko pun cakap lah, hijau. Teringat Ustaz Abdullah Khairi kan. Piko suka follow Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Balisha, Ustaz Samad, Ustaz Kiai Haji Zainuddin, Ustaz Auni. Piko suka follow Ustaz Adi Hidayat. Lepas tu waktu lepas solat tu Piko teringat kata-kata Ustaz Abdullah Khairi, hijau ni warna syurga. Waktu Piko cakap tu kan, hijau warna syurga. Lepas tu Piko macam, syurga tengah merindukan aku ni. Lepas tu tiba-tiba Piko, lepas tu keluar air mata. Piko macam, kenapa aku tiba-tiba nangis ni kan? Lepas tu Google lah kan. Sebab kita tak tahu nak tanya siapa kan, kita Google lah tanya kan. Ustaz Balisha kata tempat terbaik sekali untuk kita tanya Al-Sheikh Al-Ulum Al-Google. Kan sekarang semua kat Google kan, Al-Sheikh Al-Ulum Al-Sheikh. Piko suka Ustaz Balisha, dia suka buat macam tu kan, Al-Sheikh Al-Ulum Al-Google. Itulah tempat fatwa terbaik kan zaman sekarang. And then Piko pun tanyalah Al-Sheikh Al-Ulum Al-Google. Piko tanyalah kan, Piko tanya guna typing, apa tanda kalau kita menangis lepas solat ni kan. Tiba-tiba je kan. Lepas tu Piko terjumpa lah, dia kata nak meninggal 40 hari. Dalam masa 40 hari nak meninggal. Aduh, Piko ni banyak kali. Kalau buat mati ni macam seronok lah sebenarnya. Piko sangat seronok kalau dapat kematian ni. Tapi belum masa lagi. Okay, lepas tu
Biasalah Piko kan. Macam dulu korang kalau siapa yang follow Piko kan. Kalau Piko rasa nak mati je mula lah Piko buat drama dengan husband. Buat drama dengan anak-anak. Waktu tu waktu tu Piko belum bisnes lagi. Waktu tu lah tiba-tiba rasa nak bisnes. Tak. Belum lagi rasa nak bisnes. Waktu tu tiba-tiba Datuk Wira buat kelas free. Piko join. Tapi Piko nangis sebab Datuk Wira sebab Piko nak belajar kan. Sebab dia kena sama kelas. Dan kelas dia sangat murah. Tapi Piko tak ada duit langsung waktu tu. Memang tak ada duit langsung waktu tu. Lepas tu waktu tu 200.5 je kot kelas dia. 200.5 untuk 10 hari. Tapi waktu tu lah Piko tak ada kemampuan tu kan. Lepas tu dengan COVID ni, dengan aku tak tahu nak buat apa ni. Tapi itulah turning point Piko bisnes. Lepas tu Piko cari siapa yang boleh aku bisnes. Lepas tu Piko jumpa ada seorang Titan ni yang dulu Piko berkenalan dengan dia sebab Piko nak tolong husband Piko. Sebab dia adalah buat bisnes renovation. Renovation kan. Dia buat renovation. So Piko rasa macam niche dia yang macam dekat dengan husband Piko. Tapi itulah kalau kita tolong orang tak sudi macam mana kan. Husband Piko dia pernah telefon untuk bagi job tapi husband Piko tak. Lepas tu tak apalah kan. Lepas tu tiba-tiba dia buat cookies. Lepas tu Piko macam okey lah boleh lah kan. Sebab kita dah kenal kan. So macam tuan ada dengar ke suara Piko sebab dia macam secret sikit kan. Piko macam so Piko macam tuan macam best je. Waktu tu dia tak open lagi untuk dropship. Memang waktu Piko join tu memang tak ramai lagi dropship dia. Lepas tu Piko macam tuan nak join lah kan. Sebab Piko bosan kan. Yelah itulah Piko. Kenapa Piko macam nak tolong girls yang kebosanan kat rumah. Sebab dulu Piko pun macam bosan kan. Tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu Piko macam tengok macam best je kan. Nak berniaga lah macam tu kan. Daripada bosan-bosan nak berniaga kan. Lepas tu apa ni. Lepas tu lah tuan saya nak jadi dropship tuan lah. Lepas tu dia kata boleh lah. Tu masuk lah. Masuk Alhamdulillah Piko achieve 2,000 dengan sales cookies tu. Itulah Piko yakin nak ajar korang buat 2,000. Kita kena ajar benda yang kita pernah buat. Kalau kita tak pernah buat kita tak boleh ajar kan. So Piko pernah buat 17,000 Alhamdulillah by team, by group. Tapi kalau personal Piko pernah buat 2,000. So Piko nak ajar seramai mungkin orang yang nak belajar kan. Yang seramai mungkin adik-adik Piko yang nak belajar buat 2,000 pertama. Jom kan. Okay so kita sambung cerita. So lepas tu Piko dah achieve 2,000. And daripada 2,000 tu Piko dapat duit. And Piko seronok lah. Seronok. So Piko rasa first time Piko business, Piko tak payah keluar modal yang banyak. Piko tak payah keluar modal tapi dapat duit. Tapi kalau dalam term sekarang ni korang kena keluar modal jugalah. Tapi kalau korang tak nak keluar modal pun boleh juga. Kita akan adjust. Kita tengok korang pakar dalam bab apa. Kalau korang pakar bab typing, bab ni kita akan cuba adjust ikut kita by group kan. Kita buat kerja by group. Okay. Lepas tu yang penting nak buat kerja kan. Sebab ada orang tu kan dia nak join tapi tak nak buat kerja. So tak boleh lah kan. Janji nak buat kerja kan. Lepas tu lepas tu apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Piko tu lah macam turning point Piko lah. Kenapa Piko start business. Lepas tu sejak tu Piko business Piko dah okay business tu. Tapi macam ada sedikit isu. Lepas tu Piko cuba cari business lain yang boleh sebab kita kena keep on improve kan. Kita jangan tunggu orang. Kalau macam kita rasa tempat tu macam dia tak nak buat improvement bab tu, kita tinggalkan je dia kan. Sebab dia tak nak buat improvement bab tu. So kita pergi cari yang lain. Piko cari yang lain yang ada improvement bab tu. And then Piko jumpa bisnes lain. And then Piko bisnes lah. Bisnes. Lepas tu ada isu lagi. Lepas tu Piko tinggalkan juga kan. Sebab dia tak nak improve bab tu. Sebab kita dah bagi peluang 5 bulan. Dia tak nak buat improvement. So kita Piko tinggalkan. Lepas tu lah. Sekarang adalah Piko pun baru je kan. Baru je beberapa bulan berbisnes kan. Setahun lah kot. Almost setahun. Ke dah setahun? Dah setahun. Macam tu lah.
Macam tu lah. Lepas tu lah Piko keep on upgrade ilmu kan. Kita ni dalam hidup, kalau kita nak cari ketua, kita kena cari ketua yang suka improve diri dia. Kan, bila dia improve diri dia, life is getting better. Macam tu kan. Piko pun suka kalau Piko cari guru yang keep improve diri. Macam Datuk Rira, macam Gurunda Dr. Ari Ginanjar Agustin kan. Diorang keep on improve. So, itulah Piko suka follow diorang. Piko suka follow orang-orang hebat ni kan. Itulah. Alhamdulillah semalam Piko telefon lah tim Piko yang dah jadi investor Piko. Tim yang dah jadi investor. Tapi sayang, sini. Kenapa? Nak tolong pakai baju? Nak buka? Nak pusing macam mana? Bismillah, cepat. Okay. Seluar siapa yang pakai? Mai tolong lipat. Mai. Kalau takkan tu akan tak selesa. Okay, dah. Andi yang main apa? Lepas tu Piko suka orang yang suka improve diri. Kan. Kalau kita dapat orang yang tak nak improve, biar je lah kan. Tak payahlah nak tunggu kan. Kita lari je lah macam tu lah. Tapi kalau macam dengan Piko pun kan. Kalau macam Piko jenis macam mana? Piko bukan jenis yang suka memiliki. Piko suka bagi korang kebebasan. Kalau korang rasa, korang yakin dengan Piko, kalau adik-adik yakin dengan Piko, yakin nampak Piko ada ciri-ciri untuk jadi leader korang, boleh rasakan yang Piko ni ada aura leader. Korang kalau apa ni kan, bolehlah join dengan Piko. So semalam Piko telefon lah kawan Piko, tim Piko yang dah jadi investor Piko. Dia jadi tim, tapi sebab Piko tukar bisnes dan dia rasa macam dia tak berminat dengan bisnes yang sekarang, so dia jadi investor. Piko jenis macam tu kan. Piko macam tak kisah, bagi kebebasan. Semua orang ada kebebasan untuk memilih kan. Okay, termasuk anak-anak Piko pun Piko akan bagi kebebasan. Sebab manusia suka rasa nak bebas, suka nak rasa, yelah, sebab manusia ni memang sebenarnya individu yang bebas sebenarnya kan. So Piko bagi bebas kan. Kalau tak nak bisnes, it's okay kan. Kan macam kawan Piko yang tim sebelum ni pun, dia orang dah macam, sebab Piko baru tukar bisnes dulu kan. Lepas tu okay macam tu. Piko bukan jenis yang rasa nak memiliki, kau kena bisnes dengan aku, kau kena buat ni. Tak, Piko bukan macam tu. Piko jenis yang ikutlah kan, bagi choice. Piko suka bagi choice. Okay, lepas tu Piko telefon lah yang dah jadi investor Piko. Tanya khabar apa semua, buat apa sekarang. Sebab dia sebenarnya adalah sales, macam mana kita nak cakap, dia adalah marketer, salesman sebenarnya untuk company Lemis pen. Pen mahal loh, harga sampai 2,000 satu batang kan. Tapi Piko tanya dia kan, sebab dia selalu buat sales, and sebulan sampai target 30,000 dia dapat kan. Kan, lagi hebat dari Piko kan. Tu lah tim Piko kan, hebat gila. Lepas tu lah kita borak-borak. Lepas tu kan Piko tanya lah, macam Piko cakap, kita borak-borak santai. Lepas tu cakap lah, PKP ni, lockdown ni dia kena duduk kat rumah. Lepas tu lah Piko ajak dia join kelas. And lepas tu borak-borak kan. Piko cakap lah, tak sangka kan kita jadi kawan. Sebab dia memang totally, Piko kenal dia yang approach Piko. Dia yang approach Piko. Dia WhatsApp Piko, dia kata dia nak jadi dia nak rasa kek, and waktu tu lah. Lepas tu and dia nak jadi ejen Piko kan. Lepas tu Piko macam, ya Allah, terima kasih kan. Terima kasih lah nak jadi ejen. Sebab Piko memang mencari waktu tu. Piko macam
memang dia hadir tu kan. Dia hadir tu memang anugerah, sangat anugerah. Lepas tu dia datang, lepas tu terus ni, lepas tu jadi ejen. Lepas tu dia terus sales sebanyak. Waktu dia buat sales tu berapa? Almost 1,000 ke lebih 1,000. Kan tu kena tengok balik. Piko ni, isu Piko adalah sebenarnya Piko punya result ni semua dah ke bawah lah. Okay, lepas tu tu lah kan. Nanti Piko aku tunjukkan balik Piko akan tunjukkan balik sales team Piko yang sebelum ni. Lepas tu lah kita borak-borak. Lepas tu Piko cerita lah, tak tahulah kan kenapa kan, anugerah sangat. Yang tim Piko yang Piko cerita yang apa tu, yang jiran Piko yang beragama Kristian, yang orang Sabah tu pun, dia datang pun penuh keajaiban dekat Piko kan. Waktu Piko tu kita tak kenal langsung. Piko tak ada tunjuk result ke, tak ada tunjuk apa kan. Kita pergi kat kedai, Piko waktu tu memang mencari kan. Piko pergi kat kedai, Piko jumpa dia. Piko cakap, saya ada buat bisnes online, awak nak join? Yang penting keyakinan. Tak tahulah, Piko macam tak tahu kenapa dia orang boleh yakin dengan Piko kan. Lepas tu Piko macam, saya ada buat bisnes online, awak nak join? Lepas tu dia kata, boleh. Terus dia bagi nombor telefon, and then dia terus meletup. 2 minggu je dia buat 2,000 lebih. Lepas tu Piko cerita lah. Lepas tu kita sembang-sembang kan. Piko cakap lah, korang ni memang ajaib kan. Datang dalam hidup Piko dengan yelah, kalau macam ada setengah orang nak tengok dulu. Macam keyakinan tu macam mana? Perlukan keyakinan yang kuat kan untuk nak kenal seseorang, untuk nak join seseorang. Tapi diorang ni tak ada. Terus join, terus buat sale, terus meletup. Kan. Itulah Piko rasa anugerah sangat. Macam itulah. Itulah kita sembang-sembang semalam kan. Piko rasa macam, korang ni memang anugerah kan. Siap jadi investor. Macam dia cerita lah, ada orang lain macam kawan dia macam cakap lah, macam mana kau boleh jadi investor dia? Kau dah lah tak kenal dia. Dah lah baru kenal kan. Jumpa berapa kali, baru 2 kali kau jumpa dia. Kau ni dah lah kenal kat Facebook, macam mana kau boleh percaya dengan dia kan? Lepas tu dia cakap, itulah aku tak tahu, tapi hati aku dapat rasakan dia orang yang jujur, dia orang yang ikhlas. Dia cakap dia. Lepas tu yang Piko jumpa yang tim Piko yang tu kan, yang Sabah tu pun, Miss Mary namanya, yang investor Piko tu nama dia Aisyah. Memang Piko macam, ya Allah kan, ajaibnya ya Allah kan. Memang serius, ini adalah bukti yang nak menunjukkan kan, ada memang macam mana macam Piko tak tahu kan. Piko kadang-kadang tak boleh nak brain. Macam mana kalau boleh yakin dengan Piko? Piko macam tanya macam tu. Piko tanya banyak kali. Macam mana boleh yakin dengan Piko? Macam mana boleh percaya dengan Piko? Lepas tu dia kata tak tahulah. Hati ni rasa macam nak kenal Piko. Dia cakap macam tu kan. Hati dia rasa nak kenal Piko. Nak kawan dengan Piko. Macam tu. Itulah anugerah. Alhamdulillah. Macam tu lah. Itulah Piko rasa macam the time has come, insyaAllah. Apa sebenarnya Piko cerita ni sebab Piko cakap, Piko bersembang dengan kawan baik Piko kan. Piko cakap, sebab Piko ni jenis, dia adalah bukti yang Piko ni walk the talk. Dia adalah bukti yang dia nampak. Kalau Piko cakap Piko nak dapat ni, dapat kan. Macam contoh Piko kata, aku nak kahwin and aku nak kahwin dengan orang yang tak ada apa-apa. And dia nampak, bukti dia Piko kahwin dengan orang tak ada apa-apa. Lepas tu, sampai dia pelik tau. Dia pelik. Kawan baik Piko ni sangat pelik. Waktu kita, Piko kan suka luahkan kat dia kan. The only person. Lepas tu, dia cakap lah, weh, aku tahu kau ni ramai peminat. Kau takkan tak pandang orang lain macam tu kan. So, waktu tu Piko selalu gaduh dengan mak Piko. Sebab mak Piko tak suka dengan calon suami Piko. Lepas tu, dia tanya lah. Dia pelik kan. Aku tahu kau ni ramai peminat. Aku kenal kau. Dia kata, aku kenal gila-gila dengan kau ni. Kau takkanlah tak pandang orang lain. Aduh, Piko tak tahulah. Tapi sebab kenapa Piko tekad dengan pilihan Piko waktu tu adalah sebab Piko nak buktikan yang bukan sebab kaya kita bahagia. Itu Piko punya purpose yang sangat kuat. Sebab
waktu tu macam orang hina, orang miskin, orang hina, orang Indonesia, orang hina. Piko tak suka dengan penghinaan tu. Piko tak suka. And Piko nak buktikan sebenarnya bukannya kahwin dengan bangsa ke jenis orang apa. Tapi sekarang Piko tahulah sebenarnya kena tengok attitude orang, kena tengok energy orang. Itu sebenarnya yang membuatkan kita berjaya ke tak berjaya. Bukan sebab kerja, bukan sebab keturunan, sebab macam dia ada isu dia nak kahwin dengan Syekh, tapi mak ayah dia tak suka sebab dia kawan baik Piko tak ada syarifah. Bukan sebab tu sebenarnya. Piko macam Piko tak suka benda-benda yang macam tu tau, penghinaan yang macam tu. Macam dulu Piko pernah bercinta dengan orang Myanmar kan, orang tak suka kan. Sebenarnya bukan sebab bangsa ke apa kan yang membolehkan seseorang tu bahagia ke tak kan. So Piko tak suka benda yang macam tu. And then Piko nak buktikan, aku memang nak buktikan yang aku akan bahagia walaupun aku kahwin dengan orang tak ada apa-apa kan. Cuma seleknya bila orang tu lah yang tak nak ubah diri dia kan. Orang tu yang tak nak improve diri dia, biarlah. So kejap lepas tu itulah. Lepas tu dia nampak kan, dia adalah bukti Piko, kesaksian kan yang dia nampak, lihat dan rasakan dan berada di sentiasa dengan Piko, perjuangan Piko. Kalau Piko nak capai tu memang Piko dapat kan. Macam Piko nak kereta kan, alhamdulillah Piko dapat juga. Piko nak rumah sewa sendiri kan. Sebab kita orang ada grup, kita orang berempat ni, kita buat grup wanita solehah kan. Sebab kita orang punya impian nak jadi isteri solehah kan. So grup kita grup wanita solehah. Kan biasalah kalau mula-mula kahwin, kalau mula-mula kahwin, of course isu dia adalah rumah kan. So macam waktu tu ada yang dah lama kahwin, dia dah dapat rumah dulu. Lepas tu Piko dapat. Lepas tu kita support lah macam waktu tu kawan baik Piko belum kahwin lagi. Lepas tu kita support each other. Tak apa, jangan risau kalau kau belum dapat rumah lagi, jangan risau. Sebab semua orang rezeki dia ada masa dia sendiri kan. Yang penting keep on minta dengan Allah, keep on positif kan. Keep on minta dengan Allah, minta dan minta kan. Lepas tu itulah isu kita adalah rumah waktu tu. And then alhamdulillah itulah Piko lepas 2 tahun alhamdulillah Piko dapat duduk rumah sendiri kan. Itu adalah struggle untuk orang kahwin kan. Sekarang ni fasa Piko adalah fasa untuk struggle dalam bisnes. So cerita dia lain. Tapi ini adalah pengalaman hidup Piko pasal perkahwinan. Kita support pasal perkahwinan apa semua kan. Kita support each other. Yang belum kahwin ni kita support kan. Jangan risau, kau akan dapat jodoh insya-Allah kan. Lepas tu sampailah yang waktu Piko cakap dengan dia yang apa kata kau jadi madu aku tu kan. And waktu tu hati dia dah terbuka. Lepas tu tak sampai sebulan terus dapat jodoh, terus kahwin macam tu. 2 bulan sebulan macam tu. Kan sebab hati kan, hati dia dah terbuka and then terus dapat rezeki dia kan. And alhamdulillah rezeki dia dapat rumah, terus dapat rumah. Macam tu lah. Piko nak tunjukkan Piko ni jenis seorang yang, kalau Piko ni jenis yang firm. Piko jenis yang firm dengan apa yang Piko nak kan. Kalau Piko kata Piko nak jadi isteri solehah kan, Piko macam cuba nak jadi isteri solehah. Tapi tak senang juga. Of course dia ada ujian dia kan. Macam kita nak kereta, nak rumah semua, of course dia ada ujian dia. So sekarang struggle Piko adalah itulah kan kita sembang dengan kawan baik Piko tu lah. Piko cakap dengan dia, weh sekarang aku dah nampak kan aku punya ni kan, aku dah dapat ni, Piko cakap dengan dia kan. Tapi itulah sekarang tinggal aku nak kaya je kan. Piko kata impian Piko tinggal nak kaya je kan. So Piko nampak kan sebab alhamdulillah hasil daripada pergi kelas IMKK banyak kali tu, Datuk Wira dia membuka minda Piko untuk jadi kaya, untuk jadi orang yang bermanfaat. Aku lagi kat IMKK kakak kamera dan memasak. Oh tak, IMKK Merdeka. Miss kan ingat lah. Lepas tu lepas tu lah Piko cakap dengan dia kan, kau tunggu aku nak kaya je. Tunggu aku nak kaya. Lepas tu kan Piko rasa macam hari ni Piko rasa macam the time has come. Tak, kalau tak, sebab kita kan macam kita dapat rasakan rezeki ni nak datang ke tak macam tu kan. Macam kena berusaha lagi. Macam Piko nak kahwin dulu kan, 3 tahun Piko struggle kan.
3 tahun. And then lepas tu kita dapat rasakan okay, the time has come. And sekarang bab business ni Biko rasa macam the time has come. Biko rasa macam sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Biko rasa sangat terharu. Biko rasa macam benda tu belum jadi lagi tapi Biko dah rasa sangat terharu. Biko rasa macam the time has come. Macam tu. Macam tu lah. Okay, jadi siapa yang bosan-bosan kat rumah kan, adik-adik Biko yang girls. Yang boy pun boleh. Bobo. Janji nak buat kan? Janji nak buat kerja. Janji nak buat duit. Tapi yang Biko priority kan girls lah. Senang Biko nak handle. Tapi sebenarnya boy pun Biko senang. Lagi senang nak handle. Boy. Boy ni lagi senang nak handle sebenarnya dari girls. Bobo. Tapi boleh je. Biko okay je mana-mana pun. Sebab adik Biko ramai je. Adik Biko ramai perempuan lelaki. Biko pernah cerita macam ni tau dekat adik Biko. Dah besar dapat anak 2. Biko pernah cerita, pukul apa dah? 12.30. Allahumma salli ala Muhammad. Biko pernah cerita dekat adik Biko macam ni tau. Biko rasa Ustaz Don yang cerita. Ustaz Don Daniel. Biko tak ingat tapi Biko ingat cerita dia macam ni. Ada satu kisah ni. Ada seorang lelaki ni sangat baik. Sangat gila-gila baik. Baik sangat. Dan sangat amanah. Sangat jujur. Sangat baik lah. Dia terkenal kebaikan dia. And ada seorang lelaki ni. Dia waktu tu dia kena berhijrah ke mana-mana entah. Tapi dia perlu simpankan duit dia. Duit dia sangat banyak. And dia sangat percaya dengan lelaki ni. Sebab terbukti dia punya credibility dalam kepercayaan tu kan. Dan sangat baik. And dia pun simpanlah duit dekat orang ni. Aku amanahkan kau jaga duit aku ni. Nanti kalau aku balik, ni guna istilah Biko lah. Tapi kalau zaman dulu dia tak ada guna aku kau kan. Mungkin Ana kata tahulah, Biko tak tahulah. Ana mau pergi berdagang sana lah. Ente tolong simpan. Ente tolong simpan je Ana. Mungkin macam tu lah kot zaman dulu kan. Ana mau pergi berdagang sekejap. Ente tolong simpan lah. Jumlah dia sangat banyak. Lepas tu dia pun okey boleh. Kau serahkan saja pada Ana lah. Ana boleh lah, Ana boleh. Jangan nak terkejut sangat lah Miska. Duduk diam-diam. And boleh. Pergilah kan. Lepas tu dia pun lepas tu entah macam mana. Dah berapa tahun kan. Lama kan. Dulu kan tak ada kereta. Tak ada kapal terbang kan. Tak ada So kenderaan. so perjalanan tu lama. Lepas tu dia balik. Tengok dia dah meninggal. Lepas tu dia tanyalah isteri dia. Ada ke kau Ustaz Balisha? Ustaz Balisha kot yang cerita. So Ustaz Balisha dia jenis lucu-lucu sikit cerita. Aku tak ingat lah siapa. Tapi yang penting input dia kan. Dia cakap lepas tu bila balik-balik tu kan dia tanyalah dekat isteri lelaki tu, Ya Marlina, contohlah konon nama dia, aku tak tahu nama dia. Ya Marlina, adakah itu suami ada cakap jut-jut ke? Ada jut-jut. Ada cerita jut-jut ke? Lepas tu dia kata apa jut-jut? Tak pernah. Tak ada. Apa itu jujur? Tak tahu, tak faham kan. Lepas tu kan. Lepas tu dia pun pelik lah. Tapi mana pergi duit ni kan? Macam, yalah mana pergi duit kan? Macam, kat mana kan? Isi dia tak tahu. Lepas tu dia macam. Lepas tu dia macam dia dah larikan duit. Macam adalah perasaan negatif tu kan. Perasaan negatif. Dia dah habis joli ke kan? Habis joli dah ke? Dah dia lari ke? Apa semua kan? Biasalah kan masa-masa lah. Manusia kan ada dia punya prasangka tu. Lepas tu dia teringat ada seorang apa entah. Ada seorang syekh ni kata dia pergi dapat nasihat daripada seorang syekh lah. Dia pergi dapatkan nasihat daripada syekh. Ya syekh, ana ada duit lah. Ada duit. Jut.
Tapi itu orang sudah tak ada. Macam mana anda mau tahu kan? Lepas tu Syekh tu kata, cuba kau pergi dekat perigi ni. Perigi, aku tak ingat nama perigi tu, tapi perigi baik lah. Kalau dia betul orang yang soleh, duit tu dia bila kita panggil nama dia dekat situ, dia akan muncul. Macam tu lah, lebih kurang tadi aku tak ingat lah panggil ke apa, aku tak ingat lah. Tapi macam tu lah, tapi pergi kat perigi yang baik ni. Perigi yang baik ni. Dia pun pergi. So, dia pun panggil. Ya Fulan. Aku tak tahu nama dia apa. Ya Fulan. Panggil 3 kali kan. Fulan. Tak ada jawapan. Fulan. Duit ana jejit mana? Tak ada sahutan. Lepas tu dia dah syak. Oh, ini misi dah habis joli ni kan. Dah habis joli. Yelah, sebab tak ada kat tempat yang baik kan. Lepas tu dia pun pergilah jumpa Syekh tu. Syekh, tak ada. Macam mana ni? Tak ada. Lepas tu, Syekh tu kata, ana pun tak tahulah. Tapi ente cubalah di sini kan. Kalau tak ada di situ, selalunya ada di sini. Tak tahulah. Cubalah ente pergi. Lepas tu dia pun pergi. Pergi. Yang ke kiri kan. Korang nampak ke kanan kan? Tersilap tadi. Sepatutnya Piko kena ke sini sebab dia mirror. Tapi kalau Piko ni kiri kan. So dia pun pergi. Dia pun panggil lah. Ya Syekh. Ya Fulan. Lepas tu keluar. Macam istighfar panjang dia kan. Astaghfirullahalazim. Apa yang dia dah buat dengan duit ana? Jujut. Apa yang dia dah buat sampai dia masuk sini? Aduh. Dah. Lepas tu yang Fulan tu pun cakap lah, Relax bro. Relax. Duit ente ada lagi. Jujut tu ada lagi. Ada simpan. Baik punya kan. Baik punya kan. Patutnya share kan. Tak apalah, nantilah share. Nanti lambat pula. Lepas tu apa ni? Lepas tu apa tadi? Lepas tu dia kata, kalau duit ana selamat, macam mana ente boleh ada di sini kan? Lepas tu dia kata lah, ana bukan masuk sini sebab macam ni istilah dia macam neraka lah kan. Ana bukan masuk sini sebab duit ente, tapi sebab ana tak tolong anak adik ana lah. Adik lah. Itu adik manis. Sebab dia tak tolong adik dia. Adik dia hidup susah. Adik dia hidup merempat. Dia tak tolong adik dia. Dia baik, soleh seseorang dia kan. Dia soleh seseorang, baik seseorang. Adik dia ada adik perempuan. Adik dia terbiar macam tu. Sebab tu sebenarnya, bukan sebab duit kan. Bukan sebab duit. Lepas tu dia pun ni lah pengajaran cerita tu. Tapi duit tu memang selamat lah. Yang lelaki tu pun cari balik memang ada. Utuh lagi kan duit tu. Masih ada lagi masih utuh kan. Masih ada dekat tempat. Memang dia memang sangat jujur, sangat ikhlas, sangat tu lah, memang jaga amanah. Cuma sebab tapi kenapa dia tercampak dekat na'udzubillah min zalik kan, kat neraka? Sebab dia tak tolong saudara dia lain, adik-beradik dia. Macam tu. Itulah yang membuatkan Piko, aku kena berniaga. Aku kena jadi macam arwah abang boceh. Menolong ramai orang. Tolong ramai orang kan. Sebab kita ni sesama. Kita semua adalah saudara. Kita semua manusia. Kita semua nak masuk syurga sama-sama. Kan? Miska, kita nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga sama-sama? Cakap kuat sikit.
Kan. Kena masuk syurga sama-sama, tak boleh seorang-seorang kan. Sebab tu lah kenapa Piko keep on buat live. Walaupun sebenarnya Piko ada satu kefobiaan sebenarnya. Piko ada banyak belenggu lagi kan, yang perlu Piko improve apa semua-semua. Sebenarnya Piko tak perfect, Piko tak pandai bercakap sebenarnya. Kan, bercakap ni sebenarnya Piko boleh bercakap kalau benda tu Piko yakin. Kalau benda tu Piko yakin baru Piko boleh cakap. Benda tu Piko yakin dan Piko pernah laluinya, memang Piko boleh bercakap. Tapi kalau macam nak sembang-sembang, kalau macam nak sembang-sembang biasa, Piko tak reti sebenarnya. Nak bertanya lagi Piko tak reti kan. Kalau orang suruh tanya, Piko selalu melainkan benda tu memang betul-betul Piko nak tanya, memang Piko tanya. Tapi kalau benda orang tiba-tiba suruh tanya, Piko nak tanya apa? Macam hari tu pergi NLP kan, dia suruh bertanya. Kan aku macam, aku nak tanya. Macam tu. Kau Shandi saya saksi. Aku nervous gila kan. Nervous gila Piko waktu tu. Nak kena suruh tanya. Sebab Piko dah biasa dari kecil jangan tanya kan. Kalau ada duit baru boleh tanya. Maksudnya kalau macam dah ready baru boleh tanya kan. Tak ready jangan tanya. Sebab tu Piko macam kalau orang suruh tanya, Piko tak reti nak tanya. Tapi Piko cuba atasi kan. Piko cuba atasi ketakutan Piko. Piko cuba atasi kekurangan Piko. Piko sebenarnya tak reti bercakap. Banyak salah-salah. Piko sebenarnya memori Piko short memory kan. Tapi Piko cuba juga kan. Piko cuba juga. Sebab Piko tak nak jadi macam Fulan yang terjerumus kat neraka sebab dia tak tolong saudara dia yang lain kan. Piko pernah cakap ni dekat adik Piko kan. Piko cerita, korang sebab dia orang adik kan. So Piko cakap lah, korang ada kakak perempuan, korang bertanggungjawab tau. Korang bertanggungjawab. Jangan ingat untuk diri korang je. Korang bertanggungjawab untuk kakak korang yang belum kahwin ni. Macam tu. yang yelah sebab dia belum kahwin lagi kan. Doakan ya adik Piko. InsyaAllah dia dapat jodoh. InsyaAllah tahun ni. InsyaAllah. Macam tu lah. Macam tu lah. So, siapa yang nak join dengan Piko? Kita sama-sama happy, sama-sama buat duit sama-sama. Capai 2,000 pertama. Then Piko akan ajar cara buat 17,000 pertama pula. Sebab itu yang pernah Piko capai. Piko akan ajar apa yang pernah Piko capai je. Kalau Piko tak pernah capai, Piko memang tak reti nak ajar. Kan. Sebab tu grup Piko yang sebelum ni Piko bubarkan sebab waktu tu Piko tak ada ilmu kan. Waktu tu Piko tak ada ilmu dan Piko tak suka cakap kosong. Piko suka walk the talk kan. Piko suka cakap apa yang Piko pernah buat, apa yang Piko alami. Tapi of course ada juga ilmu yang macam kalau Piko tak pernah buat, Piko bagi tahu kan. Macam Piko kata yang ilmu yang Piko pernah nampak buat 1 juta tu kan. Buat 1 juta sebab itu Piko nampak dia orang buat kan. Semua orang buat beramai-ramai dan dia orang dapat. Itulah. So siapa nak join dengan Piko kan? Kita buat bisnes sama-sama, kita buat duit sama-sama, capai 2,000 yang pertama dan 17,000 yang pertama. Jom. Kan. Jom. Dalam Kukrab ni pun Piko dah dapat 2,000 dah rasanya. Sebab Piko buat 400. Sikit lagi. Dah capai. So, jom. Siapa yang nak berbisnes dengan Piko? Yang nak kita sama-sama hidup bahagia, ceria, berani kan. Jadi orang yang bermanfaat. Jom. Jadi pencinta akhirat. Jom join dengan Kak Piko. Kak Piko sekarang Alhamdulillah Kak Piko memang dah upgrade diri. Kak Piko dah ni kan. Kalau siapa yang percaya, jom boleh join dengan Kak Piko. Yang ada kepercayaan yang tinggi dengan Kak Piko, jom kita sama-sama membina kita punya kerjaya dengan Piko Emporium. Kan. Kita berniaga tulus ikhlas dari hati kan. Bukan sebab sebab nak duit je. Kan. Tapi memang real kita nak bina bisnes, kita nak jadi pencinta akhirat. Untuk kita bantu lebih ramai orang untuk jadi orang yang bermanfaat. Itu sahaja daripada Piko. Kalau siapa yang berminat, boleh klik link. Ada Kak Piko klik. Ada Kak Piko kepilkan di atas.
Atau kalau nak kat sini pun boleh. Kalau kat sini aku kena edit balik sekejap. Aku buat lah. Aku delete sekejap. Sekejap. Lepas tu boleh juga bagi tahu kawan-kawan ke, adik-beradik ke, saudara mara yang memang berminat nak berniaga, yang memang suka gila-gila nak berniaga. Kan? Memang ada perasaan nak berniaga tu. Tapi tak tahu nak berniaga dengan siapa. Jom join Pico kan. Sebab Pico ni memang dari dulu memang suka berniaga tapi tak tahu nak berniaga. Tapi Alhamdulillah sekarang dah cari ilmu. Alhamdulillah dah tahu dah. Alhamdulillah kan. Cuma kena ada team lah sekarang. Kena ada team. Okay. Ni nombor telefon Pico. Boleh klik. Pin kan. Boleh klik kat situ. Okay, itu sahaja daripada Pico. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Yang baik tu datang dari Allah. Yang buruk tu dari Pico. Yang banyak lagi perlu Pico baiki. Doakan Pico ya. Doakan Pico jadi orang yang lebih baik, lebih bermanfaat. Tak comel macam tu. Okay. Pico tutup dengan ucapan terima kasih berbagai bahasa. Dan kita jumpa lagi di lain perkongsian insya-Allah. Belum. Mama nak terima kasih dulu. Okay. Semua tak sama nak tekan. Terima kasih. Thank you. Share. Nandre. Syukran. Kamsahamnida. Gracias. Arigato. Hai. Tutup. Bismillah.